minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa dinan qayyiman wa yaqinan shadiqan wa imanan kamila. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita direzekikan lagi dengan masa dan keberkatan masa pagi ini untuk mentelaah sedikit lagi daripada ayat suci Al-Quran Kalam Agung ni. Hari ini kita sambung surah Toha ayat 77 sampai 87. Dalam 10 ayat ni, besok disambung. Selepas 10 ayat ni ada 2-3 ayat lagi akan makin lengkaplah. Surah Toha ni berkenaan dengan penceritaan, bukan saja penceritaan lah. Apa yang Allah SWT nak maklumkan kepada baginda Rasulullah SAW dan seterusnya kepada kita berkenaan dengan perihal Nabi Musa, Nabi Harun dan kaum Bani Israel ketika berhadapan dengan Fir'aun. Ini dah masuk semalam, dah cerita babak-babak di mana Nabi Musa berlawan dengan yang mula-mulanya Allahumma salli ala Muhammad, ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun yang ditewaskan bukan dengan sihir tetapi dengan mukjizat. Mukjizat tongkat bertukar menjadi ular. Ini kali kedua lah tongkat tu bertukar menjadi ular. Mula-mula masa nak diangkat kerasulan tu. Nak angkat kerasulan di Bukit Tur Sina tu, Allah kata, malaikat Jibril kata campak. Ya, lepas tu pegang balik. Yang mula-mula dia takut kan. Dia campak keluar jadi ular, tiba-tiba nak cabut lari, dia teringatkan Allah, dia pusing balik, maka Allah perintahkan melalui Jibril, pegang. Dia pun takut juga nak pegang, dia hulur tangan dia melalui jubah dia. Nak pegang dengan jubah. Jibril kata, tak payahlah. Dia pun pegang, dia tongkat tu pada bahagian kepala ular tu, terus ular tu bertukar semula menjadi tongkat. Kena pada tempat yang Nabi Allah Musa biasa pegang tongkat dia. Padahal tongkat tu sebelum tu hanya dia katakan, bila Allah tanya, tongkat ni kau buat apa? Tongkat ni aku biasa guna untuk gembala kambing je. Buat tebas-tebas sikit-sikit gitulah, buat aku berjalan dan manfaat lain yang tongkat ni beri pada aku kan. Atas kuasa Allah, tongkat tu menjadi mukjizat terbesar. Ini kita akan jumpa mukjizat kedua tongkat tu. Mukjizat kedua. Bukan soalan rahsia lah, dah tahu. Mukjizat keduanya, tongkat itu diarahkan dipukulkan di laut, maka laut itu diarahkan dibukakan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Bukan saja dibukakan laut sehingga tebing kiri kanan lautan terbuka itu seperti gunung. Besarlah tu dalam lautnya. Terbuka seperti gunung, diarahkan pula angin bertiup. Maka angin pun tiup di lorong tu hingga kering dasar lautan tu menjadi jalan. Kalau Allah nak bagi, mudah je. Sebab seluruh alam ni Allah yang buat. Kerahan Allah tu kun fayakun. Begitu saja. Besar tak besarnya mukjizat. Dan diteruskan lagi terlepas dengan dengan Fir'aun tu, kita kembali kepada bab bagaimana kali pertamanya secara besar-besaran sebahagian besar daripada Bani Israel sesat balik oleh Samiri. Nanti kita akan baca cerita dia macam mana. Sesat balik oleh Samiri. Padahal ditinggalkan Nabi Harun. Untuk apa? Nabi Musa pergi munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekitar mana? Sekitar bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Nabi Musa bermula puasa 10 hari Muharram tu. Dia munajat dulu, kemudian diarahkan berpuasa untuk mensucikan mulut dia, bau mulut dia. Bau mulut orang yang berpuasa, Allah SWT berfirman kepada dia, lebih wangi daripada kasturi. Maka dia puasa 10 hari, 10 Muharram tu dia puasa. Wallahu a'lam. Insya-Allah hari ini ayat 77 sampai 87. Sikit lagi. Ada beberapa ayat lagi habis cerita Nabi Musa. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. Terjemahan, dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku iaitu Bani Israel pada malam hari dan pukullah untuk membolehkan mereka berjalan dengan kering di laut itu. Surah 518, memukul laut itu dengan tongkat. Lihat surah Al-Syu'ara ayat 63. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu bimbang akan tenggelam. Kemudian Fir'aun dengan bala tenteranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk. Wahai Bani Israel, sesungguhnya kami telah menyelamatkan kamu daripada musuhmu dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu, Gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah daripada rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemukaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemukaanku, maka sesungguhnya binasalah dia. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi yang bertaubat, beriman dan berbuat kebaikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kamu, wahai Musa? Dia Musa berkata, itu mereka sedang menyusul aku dan aku bersegera kepadamu, ya Tuhanku, agar engkau reda kepadaku. Ya Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh Samiri.
Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Adakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu atau kamu menghendaki kemukaan Tuhanmu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjian ini dengan kemahuan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban yang berat daripada perhiasan kaum Fir'aun itu, kemudian kami melemparkannya ke dalam api." Dan demikian pula Samiri melemparkannya. Nota 519. Mereka disuruh membawa perhiasan daripada emas milik orang-orang Mesir. Lalu Samiri menganjurkan agar perhiasan itu dilemparkan ke dalam api yang telah dinyalakannya dalam satu lubang untuk dijadikan patung berbentuk anak lembu. Kemudian mereka melemparkannya dan diikuti pula oleh Samiri. Tafsir Jalalain. Qalahum ulai ala athari. Musa alaihissalam berkata, "Kaumku berada di belakangku untuk menyusulku. Wa'ajiltu ilaika rabbi litarda." Dan aku bersegera kepadamu, wahai Tuhanku, agar engkau reda kepadaku, melebihi keredaanmu kepadaku sebelumnya. Qala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika." Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu berpisah meninggalkan mereka. Wa adallahumus Samiri, dan mereka telah dijerumuskan oleh Samiri sehingga mereka menyembah anak lembu. Kisah Nabi dan Rasul. Ketika Allah membinasakan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel, mereka berkata, "Ya Musa, berikanlah kami kitab sebagaimana engkau menjanjikan kepada kami." Kemudian Musa meminta kitab itu kepada Tuhannya. Maka Allah memerintahkannya untuk puasa selama 30 hari, bersuci, membersihkan pakaian dan mendatangi gunung, iaitu Gunung Tursina, untuk bercakap dengannya dan diberikan kitab. Lalu Musa pun puasa selama 30 hari. Hari pertamanya ialah awal bulan Zulkaidah. Kemudian setelah itu dia pergi ke gunung dan menyerahkan Bani Israel kepada Harun. Pada saat Musa menuju gunung itu, bau mulutnya tidak disenangi Allah. Maka Musa pun bersiwak dengan dahan kayu karnuk. Lalu Allah mewahyukan, "Apa engkau tidak mengetahuinya bahawa bau mulut yang berpuasa itu lebih baik daripada wangi kasturi?" Setelah itu dia diperintahkan untuk melaksanakan puasa selama 10 hari. Maka Musa pun melaksanakannya pada 10 hari Zulhijjah. Sempurnalah waktu yang ditentukan Tuhannya itu menjadi 40 hari. Pada waktu malam 10 terakhir, itulah berlakunya penyesatan Bani Israel. 30 hari sudah berlalu, sedangkan Musa belum kembali kepada mereka. Harun berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya tidak dihalalkan bagi kamu sekalian seluruh ghanimah, iaitu rampasan perang. Begitu juga dengan perhiasan-perhiasan yang kamu dapati daripada Kipti, iaitu kaum Fir'aun, penduduk asli Mesir, adalah ghanimah juga. Oleh itu, buatlah olehmu lubang dan simpanlah perhiasan-perhiasan itu di situ hingga Musa kembali, dan lihatlah apa yang diputuskan." Waktu itu datanglah Samiri. Dia berasal daripada ahli Bajarma. Ada juga yang mengatakan daripada Bani Israel. Dia membawa segenggam tanah yang diambil daripada bekas telapak kuda tunggangan Jibril. Lalu dia melemparkannya ke dalam lubang yang berisikan perhiasan-perhiasan itu. Maka berubahlah perhiasan-perhiasan itu menjadi seekor patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Ada juga yang berkata, sesungguhnya perhiasan itu dilebur terlebih dahulu ke dalam api hingga mencair. Kemudian Samiri menaburkan tanah itu ke dalamnya, maka jadilah anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Pendapat lain mengatakan, sesungguhnya Samiri membuat patung anak lembu itu selama 3 hari. Kemudian ditaburkanlah tanah itu, maka berdirilah menghadap Samiri sambil bersuara. Tatkala mereka melihatnya, Samiri pun mengatakan kepada mereka, "Inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa, tetapi Musa telah lupa." Surah Taha ayat 88. Dia meninggalkannya di sini tetapi dia mencarinya. Kemudian mereka pun mengelilingi anak lembu itu kemudian menyembahnya. Maka Harun mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah disesatkan olehnya, iaitu Samiri. Tuhan kamu itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.
ikutilah aku dan taatilah perintahku. Sebahagian mereka mentaatinya dan sebahagian lain malah mengingkarinya. Riyadus Salihin, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang taat kepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan sesiapa yang taat kepada pemimpin, berarti dia telah taat kepadaku. Dan sesiapa yang bermaksiat kepada pemimpin, berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang penegasan wajibnya taat kepada pemimpin selama bukan maksiat. Kerana perkara tersebut merupakan bahagian ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Hadis Nabawi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika Samiri sedang membuat patung anak sapi, Harun alaihissalam datang kepadanya sambil bertanya, apa yang kamu buat? Samiri menjawab, sesuatu yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Lalu Harun alaihissalam berdoa, ya Allah, berikanlah kepadanya apa yang diminta. Tatkala Harun pergi, Samiri berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu agar ia melenguh, maka ia pun melenguh. Dan apabila ia sujud, ia melenguh. Apabila ia bangkit, ia melenguh. Hal itu kerana doa Harun. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini bukan sabda Nabi SAW, tetapi pernyataan seorang sahabat. Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Namun para ulama hadis mengatakan bahawa apa yang disahihkan Al-Hakim tidak dapat diterima sebelum disetujui Imam Az-Zahabi. Nasihat dan pengajaran adalah satu kebatilan apa yang dinyatakan oleh Samiri setelah selesai membuat patung anak lembu itu. Inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Musa telah lupa bahawa Tuhannya bersama kita. Dia pergi untuk mencarinya, padahal Tuhannya ada di sini. Tidak mungkin Allah dapat dibandingkan dengan haiwan, bintang atau syaitan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahukan bahawa patung anak lembu itu tidak dapat bercakap, tidak dapat memberi jawapan, tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat menolak mudarat dan tidak dapat memberikan petunjuk. Mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Padahal dengan seperti itu mereka telah menzalimi diri sendiri dan mereka pun menyadari bahawa apa yang dia cita-citakan merupakan kesesatan dan kebodohan. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sebenarnya kalau kita ambil perincian berkenaan dengan kisah dalam muka surat ni. Ada sebahagian dari perincian tu melibatkan amalan ibadah kita sekarang. Contohnya puasa 10 Muharram tu ya. Puasa 10 Muharram. Dikatakan 10 Muharram tu ialah apabila hari yang diraikan oleh orang Yahudi, di mana hari itu dikatakan hari pembebasan Bani Israel daripada Fir'aun. Hari mukjizat itulah cross laut tu kan, Fir'aun dimatikan. Maka daripada sebuah hadis sahih, apabila Rasulullah SAW pergi ke Madinah, dia tengok orang Yahudi tu puasa. Tanya puasa apa? Orang Arab kata, ni orang Yahudi puasa disebabkan dia nak meraihkan ni lah hari pembebasan ni. Maka Rasulullah SAW kata, maka selayaknya kami ni lebih layak untuk meraihkannya. Maka berpuasalah orang Islam. Kemudian datang sahabat kata, ya Rasulullah, orang Yahudi dengan Nasrani ni puasa. Nasrani pun puasa juga pada 10 Muharram tu kan. 10 Muharram tu, jadi macam mana Rasulullah kata tahun depan kita puasa 9 dan 10. Hari Tasu'a tu dengan hari Ashura. Hari Tasu'a 9, hari Ashura 10. Nak membezakan. Sebab baginda Rasulullah SAW sentiasa mengajar para sahabat supaya jangan samakan diri kita dalam apa saja bentuk dengan orang-orang kafir. Dengan orang-orang kafir. Atas kematian baginda Rasulullah SAW pun masa sahabat-sahabat nak keluar ijtihad macam mana nak tetapkan kalender Islam tu, maka mereka pun ambil hari hijrah. Dia tak ambil hari baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Sebab nanti sama dengan Nasrani ambil hari jadi Nabi Isa alaihissalam kan. Masa nak sahabat-sahabat dengan baginda Rasulullah SAW nak ijtihad macam mana nak panggil orang sembahyang, dia tak ada sahabat kata bunyikan loceng, sahabat lain tak boleh sama dengan orang Nasrani. Ketuk gendang ke apa ke tak boleh sama dengan orang lain. Jadi datang ilham melalui mimpi beberapa sahabat. Pada mimpi itu semua sama, lafaz dia sama, maka jadilah azan sekarang.
Jadi 10 Muharram itulah hari kita puasa Ashura itulah, puasa Ashura. Sebelum tu pun orang Arab Quraisy pun masa mereka belum Islam pun berpuasa juga 10 Ashura tu atas asbab mereka sendirilah. Dan Rasulullah sebelum mendapat wahyu pun puasa juga. Tapi puasa tu diangkat menjadi ibadah apabila disahkan atas ikrar Rasulullah SAW tu, hadis tu, selayaknya kami ni lebih layak untuk meraihkan hari pembebasan Nabi Musa daripada Firaun. Orang Syiah pun puasa 10 Muharram tapi atas asbab lain. Atas asbab dikatakan pada 10 Muharram itulah hari Ashura, itulah hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Dia macam tu pula. Tapi tak jadi ibadah lah dah. Dah jadi bid'ah pula dah. Hari mereka menyeksa diri dia yang lepuk-lepuk belakang tu sampai berdarah-darah tu kan. Tampar pipi masing-masing ni sampai berdarah pipi masing-masing tu. Hari Ashura juga tu. Atas sebab 10 Muharram tu banyak amalan yang dikatakan ibadah, tetapi bagi kita semuanya bid'ah, melainkan apa yang datang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ada perkara ni jadi ibadah tak ibadah tu tak semestinya berdosa. Kita mandi pagi-pagi, mandi harus je. Tapi kalau kita mandi tu dengan niat untuk mensucikan diri supaya pagi tu kita boleh beribadah kepada Allah, nak semayang ni, niat ada kerana Allah, dapat jadi ibadah walaupun mandinya sama. Puasa pun begitu. Yang Quraisy yang belum Islam dia puasa juga 10 Muharram tu, tapi bukan disebabkan ibadah tapi sebabkan budaya dia. Itu bab puasa lah, bab puasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau baca sikit lagi, kalau kita tengok balik surah nombor 7, apa? Al-A'raf, nombor 7. Dalam Al-A'raf dulu kita dah lalu dah. Ayat berapa tak ingat, 100 lebih. Kenangan Allah turunkan kepada Fir'aun dan kaum-kaum dia ni bala. Dalam surah tu 100. Cuba tengok Al-A'raf 133. Yang ada kutu, banjir, mula banjir, lepas tu kutu, lalat ke belalang, kemudian air bertukar menjadi darah. Itu semua bala tu. Bala diturunkan kepada Fir'aun. Ni kejadian selepas ni lah. Kalau nak susun perjalanan cerita Nabi Musa ni kan, kita kena undur balik. Manna dan Salwa tu kita dah jumpa dalam Al-Baqarah. Itu selepas dah bebas tu. Dah bebas, disesatkan di padang pasir, diturunkan rezeki daripada Allah dalam bentuk manna, manisan dan salwa. Burung-burung yang dikatakan burung puyuh. Turun kepada mereka. Turun, maksud dia jatuh, maksud dia dapat kepada mereka lah. Allah kata makan, minum, tapi jangan lebih-lebih. Tapi sebelum tu, sebab sebelum dia orang keluar hijrah ni, keluar lari daripada Fir'aun tu, Allah turunkan bala kepada bumi Mesir tu dalam bentuk beberapa malapetaka. Kalau ambil cerita daripada kitab-kitab Israeliat, dia ada 7 bala besar. 7 bala besar. Tengok ada tak saya ambil nota ni. Tapi jangan ambil lah sangat daripada Israeliat ni sebab dia datang daripada kitab-kitab Injil dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad. 10. 10. Daripada 133 tu berapa bala? 4, 5 ya tak? Siapa jumpa? 1. Ada dah kira dah. Al-A'raf 133. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah. 5. Al-A'raf. Masing-masing buka Al-A'raf 133. Buka balik tafsir Ibn Katsir Al-A'raf. 5. Allah nyatakan kat sini. Allah turunkan kepada Fir'aun 5. Taufan, belalang, kutu, katak dan darah. Darah tu dah bentuk apa? Air itu bertukar dengan darah. Tak boleh ambil manfaat. Melainkan Bani Israel. Tapi kalau cerita melainkan Bani Israel ni, diambil daripada cerita Israeliat lah. Bani Israel tak kena ni, malapetaka ni. Kalau daripada kitab Taurat, ini wallahualam cerita Israel dia ambil daripada kitab-kitab Exodus Taurat ni. Dia kata ada 10. Dalam kitab-kitab Injil yang macam-macam besi pun ada 10. 10 dia ialah darah, katak, kutu, lalat, penyakit.
Penyakit kepada ternakan dan tanaman. Maksud dia tak ada hasil lah. Kemudian bisul dan kudis. Bisul. Lepas tu hujan batu, belalang juta tu. Kegelapan dan kematian anak sulung. Itu daripada dia 10. Kita 5 je. Kita ambil Al-Quran yang senang. Al-Quran tadi 133 tadi Al-A'raf, maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darat sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri mereka dan mereka adalah kaum yang berdosa. Kalau ambil daripada cerita Israeliat, orang Israel kata orang Israel tak kena. Sebab apa? Dia korbankan kambing. Dia ambil darah kambing tu, dia sapu dekat pintu-pintu dia. Jadi bala tu dia panggil Passover je. Sebab tu orang Israel, dia ada satu hari, wallahu alam hari apa, dia meraihkan Passover tu. Passover maksud dia Fir'aun dan orang-orang Kipti kena bala-bala tentera tu, bala-bala daripada Allah tu, tetapi orang Israel, Bani Israel tak kena. Wallahu alam, tu cerita dia lah ya. Kalau kita ambil daripada Quran tu 5 tu lah. Bala yang menyebabkan salah satu sebab lagi kenapa Bani Israel melepaskan diri daripada bumi Mesir tu, keluar daripada bumi Mesir. Wallahu a'lam. Bab Samiri tu saya rasa kita dah bincang-bincang sebelum ni. Diceritakan bagaimana Samiri itu membuat patung anak lembu. Emas tu datang dari mana? Ghanimah, atau rampasan daripada tentera Firaun yang mati tu. Tentera Firaun mati kan? Timbul di laut ke macam mana, wallahu a'lam, tenggelam, mati, kemudian diarahkan untuk Bani Israel tu ambillah ghanimah. Banyak sangat ambil ghanimah ni, nak buat apa? Maka jadi asbablah ceritanya disesatkan oleh Samiri dengan menghasilkan anak lembu, patung anak lembu yang berbunyi. Hadis yang bawah tu wallahu a'lam. Wallahu a'lam, tapi perjalanan ni macam itulah. Bila kata namun para ulama hadis mengatakan bahawa apa yang disahihkan oleh Al-Hakim tidak dapat diterima sebelum dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Itu ini cerita-cerita ilmu hadis. Antara ulama hadis, semua ulama besar tu, Imam Al-Hakim, Imam Az-Zahabi, itu mereka mensahihkan hadis. Dia ada tata cara bagaimana nak mensahihkan hadis. Itu ada ilmu takhrij hadis, ilmu jarah wa ta'dil. Itu ilmu khusus bah hadis. Siapa berminat boleh join saya belajar hujung-hujung minggu. Tapi ini tak payah, ini tak sekadar nak tahu je lah. Yang pentingnya kita tahu, walaupun ditinggalkan dengan satu orang Nabi, masih disesatkan. Jadi kita ni macam mana yang tak ada Nabi ni? Kita ambil kat situ lah. Apa manfaat cerita-cerita Samiri ni kan? Aku bukan nak pergi kuih Hindu sembah. Tapi jangan main-main, ada orang Melayu pergi kuih kan? Pergi kuih minta apa? Siapa tahu? Pergi kuih Hindu, pergi Tok Pekong, pergi kubur minta apa? Nombor. Betul lah tu. Semua mulut betul-betul lah sebab tu. Nombor ekor. Dia tak khabar dia syirik. Dok, aku semayang. Kadang-kadang lah aku semayang. Puasa, aku puasa. Hari raya, aku mesti pergi masjid semayang raya. 2 hari pertama Ramadan aku pergi masjid. Tapi kadang-kadang aku pergi ke kuih minta nombor ekor. Jaga. Banyak lagi lah kesesatan-kesesatan yang kita tak sedar. Sedangkan Nabi Musa tinggalkan Nabi Harun pun sesat. Anak patung lembu bunyi itu. Patung lembu bunyi dah sesat. Nauzubillah. Kita ni macam mana? Bala Dajjal tu macam-macam datang. Macam-macam Dajjal. Tak payah bagi contoh buaya lah ya. Di keliling kita pun ada. Hati-hatilah ya adik. Hati-hati. Dajjal ni jangan tunggu datang nak tengok mata sebiji tu tulis kafir atas kepala tu. Takut kita tak nampak tulis kafir atas kepala. Bola sebiji tengah stadium tu ada tulis kafir tak? Tak ada je. Berjoget kita ramai-ramai kan. Orang buat konsert sikit, joget selalu kita kan. Joget. Tak baik konsert dengan apa? Handphone ni berjoget dah masing-masing. Nauzubillah. Jagalah ahli orang perempuan, ahli keluarga kita, jangan begitu. Joget dah. Tayang perhiasan masing-masing. Tayang kepada siapa tu? Tayang pada dunia pula tu. Nauzubillah. Hati-hati ya. Hati-hati. Itu semualah. Tak payah tunggu Samiri lah. Tak payah tunggu Samiri. Ini lagi besar daripada Samiri ni. Ni apa Samiri ni? Ni nama. Handphone. Wallahu a'lam insya-Allah. Besok kita tangguh dulu bacaan.
Hari seterusnya lah kita habiskan bab perihal Nabi Musa, Nabi Harun dan Samiri ini, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rabbika ya arhamar rahimin ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik ya muqallibal qulub sabil qulubana ala dinik Allahumma astur auratina Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil Allahumma astur auratina indaka bisitrikal jamil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.